Selamat malam, Tacha Wang Sang Hao. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa Nabi Musa masa nak pergi jumpa Firaun. Saudara pengurusi majlis yang saya kasihi, bekas Adun Sikamat, Saudara Aminuddin Harun, sekarang ini masih lagi calon. Yang saya kasihi Dr. Rafai, calon Pakatan Harapan di Dun Ampangan. Saya ada lagi calon yang mungkin saya tinggal. Saudara-saudari, sahabat-sahabat, adik kakak yang saya hormati sekalian. Saya sebentar tadi dekat Rembau, Rantau, dan Alhamdulillah kehadirannya cukup baik, sama baik seperti yang kita ada pada hari ini, di malam ini. Dan sebab itu saya tidak terkejut langsung bila ada muslihat yang cuba menyelamatkan Datuk Seri Muhammad Hassan supaya tidak masuk bertanding. Kerana dia boleh baca, dia tengok di mana-mana, ini kali pertama orang-orang negeri yang Melayu, yang Cina, yang India bergabung dan datang sekali, kerana masanya sudah sampai untuk kita tukar kerajaan di Negeri Sembilan ini, saudara-saudara. Saya bekerja dengan sahabat-sahabat dah lama dah, dekat Sikamat, dengan Rafai, dekat Ampangan, di Rantau dengan Dr. Sri Ram, dengan di Labu, di Linggi, di Kelawang. Sebab kita tahu bahawa Negeri Sembilan ini hanya perlukan 4 sahaja lagi kerusi DUN untuk kita ambil alih. Dalam semua negeri, apabila saya ditanya sebelum ini, saya secara berterusan, konsisten saya sebut, selain daripada negeri Selangor dan Pulau Pinang yang kita akan pertahankan, negeri yang ketiga yang akan kita takbir ialah negeri Kedah. Negeri yang keempat, walaupun ramai orang kata itu negeri Johor, saya kata berkali-kali, sebenarnya negeri yang akan tumbang dahulu bukan negeri Johor, tetapi negeri Sembilan kita akan ambil alih. Sebab kita terlepas sikit saja. Dan antara negeri-negeri, negeri Sembilan adalah negeri yang penduduknya betul-betul boleh faham segala kerosakan yang telah dibuat oleh Datuk Seri Najib dan pentadbiran. Sebab negeri Sembilan tak jauh mana daripada Kuala Lumpur. Dari segi paras perbandaran, negeri Sembilannya ini lebih terasa dengan harga barang, lebih terasa dengan masalah kerja. Anak-anak muda lebih susah kerana bahan daripada Selangor dan bandar-bandar besar itu sampai. Tambah pula saya kena mengaku, orang negeri saya rasa memang lebih cerdik daripada beberapa tempat lain. Lebih mudah untuk tengok, untuk kita hidup lebih baik. Kita tak ada pilihan. Kita kena buang kerajaan UMNO Barisan Nasional. Sebab itu persediaan Pakatan Harapan di Negeri Sembilan untuk pilihan raya kali ini cukup lebih tersusun berbanding dengan pilihan raya lepas. Ada tolak ansur yang cukup baik di antara pembahagian kerusi. Kawan-kawan telah mula turun lebih awal ke bawah untuk berkhidmat dengan rakyat. Sebab itu saya tengok UMNO Barisan Nasional tahu bahawa mereka menghadapi masalah besar di Negeri Sembilan, yang saya sedih, kesal kerana pimpinan UMNO Barisan Nasional, orang yang bagi kita, dia ada ulang tiap-tiap hari, di atas batu jemala mereka lah dia nak pikul maruah Melayu. Dialah yang kononnya nak pertahankan Islam. Dialah yang kononnya kalau tidak ada UMNO, bangsat Melayu, kata Najib. Najib kata dulu tak ada UMNO, bangsat Melayu. Yang berlaku di Negeri Sembilan 2-3 hari yang lepas sangat-sangat memalukan seluruh negara,
Kerana kita ada mantan menteri besar yang nampak gah, yang konon cukup popular, yang kononnya dia menteri besar terbaik, dia kata. Tapi Pondan tak berani masuk bertanding lawan. Pondan, apa takut sangat? Dah kamu kuat, dah kamu popular, dah kamu hebat, lawanlah. Kita bukan letak orang yang kuat-kuat daripada ternama. Kita letak seorang pakar bedah. Beza dia apa dia? Beza dia, kerusi rantau itu adalah kerusi campuran 55% Melayu, 45% bukan Melayu. Daripada 45% itu, 27% pengundi India yang kebanyakannya miskin, 18% pengundi Cina. Dalam keadaan yang mana 18% pengundi Cina itu solid, sudah hampir pasti 80% ke atas akan mengundi Pakatan Harapan. Dalam keadaan Tok Mat sendiri sudah tentu tahu bahawa UMNO dan undi Melayu sekarang ini pecah tiga. Dan dalam keadaan bahawa disebabkan oleh layanan dan penghinaan terhadap Tun Mahathir, orang Melayu yang UMNO, pembalak ke UMNO, dia tahu bahawa kalau dia hilang undi India yang 27% itu, memang dia akan kalah. Sebab itu juga kita telah minta Dr. Sri Ram, pakar bedah dekat nilai spesialis, buat kerja 2 tahun dulu lagi awak. Saya turun sendiri pakai bius, saya turun sendiri ke Rembau, saya turun sendiri ke Rantau, beritahu kepada kawan-kawan dekat Rembau bahawa kita perlukan calon profesional India dekat Rantau. Sebabnya ialah pengundi yang swing, yang akan bawa perubahan, ialah pengundi-pengundi miskin India. Selama ini dia berada di kursi menteri besar. Menteri besar rasa Melayu yang angkat dia, Cina dia dah lepas tangan kerana dia putus asa. Pengundi India miskin ini terpinggir. Sebab itu kita minta pakar bios ni, Dr. Sri Ram, turun tiap-tiap hari. Saya bila dia telefon tu, saya cukup sedih pagi-pagi itu kerana saudara-saudari tahulah, kawan-kawan sendiri, dia bukan sangat soal menang kalah. Kita ni pembangkang, biasalah masuk, ada menang banyak kalah. Biasa. Kita sebab itu pembangkang. Kalau pakatan kita kata lawan tetap lawan, sebab selalu kalah. Tak apa lawan. Jadi dia bukan soal menang kalah, soalnya zalim dan tidak adil. Dia dah buat kerja lama, dia tiap-tiap hari ketuk pintu. Dia telah banyak berkhidmat dan berbakti kepada pengundi, terutamanya yang India-India miskin ini. Paling kurang bagilah peluang dia bertanding. Lagipun malu kita orang Melayu, malu. Ada ke kita halang orang daripada masuk bertarung daripada awal-awal? Sebab kita takut dengan dia. Sedangkan kita juga mendabik dada yang kita ini menteri besar paling hebat, menteri besar paling popular, paling cerdik. Sebab itu saudara-saudari, saya ada hikmah di sebalik semua ini. Hikmahnya begini. Akibat yang berlaku dekat Rantau, seluruh rakyat Malaysia buka mata jenis pimpinan-pimpinan yang kita ada dalam UMNO Barisan Nasional. Dia tak malu langsung untuk menipu. Tak malu. Saya tanya semalam, 2 malam lepas saya ceramah dekat Kulim. Saya tanya satu benda, terutamanya kepada yang Islam. Kita yang Islam ni tak, kita cukup berhati-hati soal rezeki. Sebab kita nak bagi makan minum anak kita. Soal halal haram, soal rasuah, soal mendapatkan rezeki yang halal, kita kena cukup berhati-hati. Dan memang orang Melayu, orang Islam ni cukup rapat dengan kita supaya kita dapatkan rezeki yang halal. Yang UMNO curi tu lepaskan kira, dia jawab kemudian tak. Tapi kita cukup berhati-hati. Saya nak tanya Mak Hasan, saya nak tanya Khairi, dalam 2-3 jam mereka ada dalam bilik itu, dalam keadaan saya dimaklumkan oleh Colonel Rosli, calon kita dan peguam kita yang juga ada duduk berunding dalam tu, dalam keadaan pengarah SPR Negeri Sembilan telefon suruh bagi masuk.
Sebab tu saya tak hentam SPR. Ada dengar saya hentam SPR? Saya pun kesian dekat SPR sebenarnya. Sebab saya dimaklumkan bila Dr. Sri Ram tak bagi diberi masuk daripada pagi, wakil kita dalam Dewan dah telefon bercakap dengan pengarah SPR Negeri Sembilan. Pengarah SPR Negeri Sembilan pukul 9.30 telefon RO suruh bagi masuk. RO tak bagi masuk sampai ke sudah. Sebab itu Khairi marah kat saya. Dia saman saya. Hebatlah sekarang ni. Tadi dia hantar surat saman kat saya lah. Saya nak tanya Khairi. Saya nak tanya Tok Mat yang ada kat dalam tu. Kamu duduk 2-3 jam kat situ. Kamu tak rasa ke kalau kamu menafikan hak orang lain itu untuk masuk bertanding, maksudnya bila Tok Mat menang percuma tanpa bertanding, bukankah itu merampas hak orang? Merampas hak orang tu haram. Dia tak rasa ke kalau dia tiap-tiap hari jadi menteri besar balik, katakan lepas ni, dia tak rasa takut dan dia tak rasa berdebar ke? Dia tak bimbang ke yang rezeki dia, gaji dia, kemewahan dia, keistimewaan dia kepada anak bini dia tu datang daripada benda yang syubhah? Kalaupun dia kata tak, ini tak betul, aku tak ada kena-mengena, aku tak rampas hak. Tapi kamu ada dekat situ. Kamu tahu bahawa pengarah SPR Negeri Sembilan, saya dimaklumkan telefon suruh bagi masuk. Kamu tahu bahawa PAS ini soal pentadbiran, bukan soal rukun. Rukun pilihan raya hanya isi borang, bayar deposit, rakyat Malaysia tidak bankrupt, ada pencadang, ada penyokong masuk. Sebab itu contohnya ada saja orang yang undi yang calon bebas. Tak payah nak pergi taklimat susah payah ni, dia nak bertanding. Dia dah ambil borang, esok dia masuk lah. Arahan kepada pegawai pengurus pilihan raya di mana-mana, kalau ada calon yang pagi itu muncul hadir, bagi dia masuk. Lagipun dia bayar deposit, bukan murah, 10,000 dia bayar deposit. Tapi saudara-saudari bayangkan 3 jam kawan-kawan kita duk jerit. Saya dapat panggilan daripada Amin pukul 9 pagi. Amin tak? Nabi Amin kata, macam mana ni rantau dia tak bagi masuk sebab tak ada PAS. Saya memang hafal dan ingatlah semua peraturan pilihan raya ni. Saya kata PAS ni tak ada isu. PAS ni biasalah, ini soal pentadbiran, crowd control. Tak nak takut orang rempuh ke apa. Jadi memang penyokong-penyokong yang tak dibenarkan masuk kecuali ada PAS. Malah sebenarnya calon bila dia masuk, dia boleh bawa penyokong. Dia boleh dapatkan tag untuk penyokong pun 5-6 orang boleh bawa masuk. Dalam arahan dan buku panduan calon dengan jelas beritahu calon hadir, calon boleh masuk. Calon tu maksudnya orang yang dah bayar deposit dan dah ada borang. Amin telefon saya pukul 9. Saya kemudian telefon Sri Ram. Saya duk boleh dengar orang duk jerit reformasi, duk bergaduh semua tu. Saya minta dengan Sri Ram, saya kata Sri Ram, PAS saya kepada RO yang ada kat luar. Sombong, aku akan cari sampai lubang cacing RO ni. Saya ya, ada. Saya tahulah, aku bukan apa-apa, aku bekas wakil rakyat, saya tahulah. Tapi paling kurang hormatlah sikit. Saya pimpinan kanan parti di Malaysia ini. Saya pimpinan kanan politik di Malaysia. Saya minta dengan Dr. Sri Ram, tolong PAS kepada RO. Kurang hajar, dia kata dia tak nak bercakap, dia tak layan. Itu cerita dia, kurang hajar betul. Jadi sebab itu Sri Ram, kemudian saya kata tak apa, you cuba lagi. 9.30 saya telefon Abang Usop Tapah, ada kat dalam, Ketua Cabang Rembau, tanya macam mana. Abang Usop kata sepatutnya tak apa sebab pengarah SPR baru telefon kata boleh. Jadi sebab itu saudara-saudari, benda tu lama sikit, sampai 9.45 saya telefon balik, tanya macam mana, tak dapat juga. Tak dapat tu saya kata rempuh. Saya yang beritahu Sri Ram, kamu rempuh, langgar saja masuk, kerana itu hak kamu. Kesian dia doktor pakai bios, dia rempuh, dia kena tahan, nak kena gali, kena pijak semua, saya dengar. Jadi sebab itu saya kata, saya orang Melayu Islam, sebenarnya saya rasa malu dengan dia. Betul.
Saya rasa malu kerana dia orang minoriti. Dia tak buat salah. Kita yang minta dia buat kerja dan bertanding kat situ. Dia pakai pius, hidup baik-baik. Tiba-tiba hanya kerana Menteri Besar Negeri yang hebat itu takut nak bertanding sampai jadi kecoh macam ini, saudara-saudari. Awal-awal lagi kesian dekat dia. Orang tak dapat maklumat. Orang marah, dia kata nak jadi calon. Tag pun tertinggal, pas pun tak reti. Padahal orang tak tahu bahawa dia dah pergi satu malam sebelum tu dah minta tag. SPR kata tak boleh, datang pagi esok. Dia pun datang pagi esok, betul, datang pagi esok. Tunggu pukul 8 sampai kesudah dia tak bagi. Sebab itu saya kata benda ini bagi saya dirancang. Benda ini memang satu perkara sebab kita tahu sebelum ini pun Tok Mat duk berkira-kira nak cari lagi ke kursi lain. Bukan orang Nagori tak tahu. Saya turun selalu ke Rembau. Orang Rembau kata kadang-kadang Tok Mat mungkin nak pergi parlimen. Kejap saya dengar dia nak lari ke Paroi. Sekejap saya dengar dia nak lari ke Sekamat. Sekamat betul dengar? Ada dengar dia lari Sekamat? Tiba-tiba last minute saya kata dia duduk dekat situ. Saya kata biar betul. Sebab dengan 55% Melayu, 27% India, 18% Cina, itu kerusi yang tak boleh menang. UMNO tak boleh menang. Di mana-mana di negara ini, kerusi yang Melayu 55%, Cina 18%, India 27%, Melayu 55%, bukan Melayu 45%. Memang UMNO dah lama pupus pun daripada seluruh kursi-kursi macam itu. Jadi bila dia kata, saya dapat tahu yang dia nak bertanding, saya kata, gila ke apa tuan-tuan ni agaknya. Jadi tapi saya kata tak apalah, kita teruskan. Tapi akhirnya saya nak balik semula. Hikmah dia, saudara-saudari, rakyat Malaysia yang tak kenal Sri Ram, semua kenal Sri Ram sekarang. Gambar dia kena tahan dengan polis. Kesian dia nak masuk. Saya salah juga. Aku suruh gempur kan. Dia masuk, lepas tu saya telefon dia. Dia sedih sebab polis 15 orang tahan dia, tekan dia dan nak gari dia. Dia pakai bius. Aku biasa besok lokap, dia tak biasa. Jadi dia nak kena gari ni, panik lah dia. Ya. Daripada orang tak kenal dia, semua orang kenal dia. Daripada Negeri Sembilan sebelum ini, orang tak layan. Orang duk sibuk Johor, orang duk sibuk Kedah, Johor Kedah. Sekarang ni saudara-saudari dah 3 hari UMNO Barisan Nasional paling takut dan paling defensif adalah di Negeri Sembilan. Seluruh fokus negara kepada Negeri Sembilan. Sebab tu saya beritahu kepada Dr. Sri Ram. Saya kata tak apa. Biasa benda ini Allah dah tetap semua dah. Tuhan dah tetap dah. Kadang-kadang kita menang dulu, kadang-kadang kita kalah. Cuma selalunya hero mesti kalah dulu. Hero kalah dulu. Hero kena lanyak semua dulu. Yang penting apa dia? Dr. Sri Ram, kawan-kawan di Negeri Sembilan mesti menjadi obor yang buka mata rakyat Malaysia. Yang Melayu, yang Cina, yang India, yang kita sekarang ini tunjuk kepaduan. Kita kena bersatu. Sebab apa kita lawan UMNO Barisan Nasional? Sebab dia tak pernah hormat kita. Dia tak pernah takut dengan rakyat. Dia tidak ada sedikit pun rasa hormat kepada kuasa yang ada dengan rakyat. Kalau dia hormat kepada kuasa rakyat, dia tahu bahawa kamu nak jadi wakil rakyat, kamu kena dapat mandat rakyat. Sebab itu saya sebenarnya di Kedah masa hari penamaan. Jadi saya duduk kat hotel lah, saya tak keluar sebab biasalah saya kena susun. Saya seorang tak bertanding. Bila aku tak bertanding, aku lah kena jaga bocor sana, bocor sini semua lah. Jadi saya duduk tengok kat TV ni, anak dalam TV, oleh kerana kami tak duduk hotel mahal-mahal, TV ada 3 channel ya, RTM 1, RTM 2, TV 3. Jadi anak saya duk main TV, duk tengok. Keputusan yang pertama yang diumumkan adalah daripada rantau seluruh Malaysia. Dengan bangganya dia senyum telinga ke telinga Tok Mat ni. Kalau aku zaman budak dulu, aku dah baling dah TV tu, tapi saya dah tua sikit sekarang kan, ada sabar sikit. Dia dengan bangga dia boleh sebut, saya berterima kasih
kerana saya telah dipilih dan diberi mandat untuk penggal keempat. Kepala otak kau. Siapa pilih dia? Siapa bagi mandat kat dia? Pandai-pandai ada bagi mandat kat dia. Mana tak ada seorang pun pengundi bagi mandat kat dia. Dia tak ada malu. Tak ada malu langsung. Saya sebenarnya saya tengok, saya beritahu kat isteri saya. Saya kata cuba tengok Khairi. Khairi dah panik itu, muka pucat dah tu. Saya rasa Khairi pun tahu masa tu, ini masalah besar ni buat macam ni. Sebab rakyat sekarang bukan bodoh, ada Facebook. Rakyat tahu, boleh nampak apa dia. Tapi Tok Mat, telinga ke telinga, dengan bangga beritahu, saya berterima kasih mendapat mandat penggal keempat. Dan lepas ini saya akan kembali buat kerja. Amboi. Kembali buat kerja. Dia ingat, dia menang tanpa bertanding jadi adun. Dia ingat dia nak kembali buat kerja sebagai menteri besar. Tak apa, kita akan bagi dia buat kerja. Kita bagi dia buat kerja jadi ketua pembangkang lepas ni. Tapi yang saya paling suka juga hikmahnya apa dia? Dia menyatukan kita. Saya dekat rantau dekat Rembau tadi. Saya tengok yang Melayu ada, yang Cina ada, yang India ada. Sebab ini isu yang merentasi soal perbezaan kaum agama. Ini isu adil. Ini isu kamu pijak orang yang kecil. Saya dulu daripada sekolah, saya ada satu masalah. Saya tidak suka dibuli. Saya selalunya tak kacau orang. Kau kacau, kau buli aku akan lawan sampai sudah. Jangan kacau. Saya tengok yang berlaku dekat rantau ini ialah sikap UMNO Barisan Nasional yang makin jelas di mata rakyat. UMNO Barisan Nasional ni pembuli, kaki buli. Dengan orang yang lemah pun dia buli. Dah kamu kuat, kamu nak takut apa, lawan je lah tak. Tapi daripada dia lawan secara gentleman, dia menggunakan kuasa salah guna untuk dia buli. Itu yang jadi kepada kita rakyat Malaysia selama berpuluh-puluh tahun. Yang makin teruk dalam 7-8 tahun sejak Najib jadi Perdana Menteri ini. Rakyat Malaysia yang Melayu, yang Cina, yang India, semua kena buli. Kalau kena buli dengan Rosmah, dengan Najib saja tak apa. Kena buli dengan Rosmah sekali sekali. Bayangkan, kita negara kaya. Duit minyak berlambat-lambat. Saya tahulah, saya orang minyak dulu. Minyak kita, minyak mentah kita ialah minyak yang paling mahal dalam dunia. Orang yang tak faham pasal minyak ni, dia tak faham. Minyak ni ada grade-grade ke? Ada. Minyak kalau macam minyak Saudi, minyak tu dia kena masak rebus lama nak bagi jadi petrol. Jadi dia kurang baik sikit. Minyak, kalau minyak Afrika lagi teruk, dia banyak asid. Pasir lah, asid lah, kena masak proses lama dalam loji penapisan. Banyak habis duit, dapat sikit saja. Minyak kita ini ialah minyak kalau yang kualiti paling baik, dia kurang pasir, kurang sulfur, kurang bahan-bahan buangan lain, masuk dalam loji sikit je, macam-macam benda boleh buat. Sebab itu minyak kita, harga dia $10 lagi mahal daripada minyak yang selalu disebut di pasaran dunia. Kalau minyak mentah disebut bahawa harga sekarang $74, minyak kita pakcik $84, $10 lagi mahal. Kita cukup minyak dan kita cukup kaya kerana minyak kita minyak mahal. Tak pernah ada dalam dunia ini negara yang banyak minyak, kaya dengan minyak, hasil minyak macam itu, bak mari harga minyak kepada rakyat tak ada subsidi 1 sen pun tak ada. Bila kita tanya, kenapa kita ada minyak tapi kita tak dapat subsidi? Dia bagi alasan apa? Dia kata, jangan banding dengan Saudi. Saudi minyak banyak. Bila dia banyak-banyak, dia bolehlah bagi subsidi minyak kepada rakyat. Kita minyak sikit je. Jadi bila minyak sikit, tak cukup nak bagi. Alasan dia macam itu. Bila saya pusing balik, saya tanya dia pasal minyak kelapa sawit. Tergamam dia. Saya kata, kalau minyak petrol, kamu kata kita tak cukup minyak, sebab itu kita tak boleh bagi subsidi. Kamu kata Saudi banyak minyak. Ni yang bab minyak masak kelapa sawit ni apa hal pula ni? Malaysia
adalah negara pengeluar minyak masak kelapa sawit nombor 1 dalam dunia. Kita membekalkan 60% minyak masak kelapa sawit. Paling banyak dalam dunia ni, seluruh dunia, negara yang paling banyak minyak masak kelapa sawit Malaysia lah. Tapi tak ada subsidi juga. Tadi kamu kata Saudi banyak minyak bagi subsidi. Lah ni minyak masak kita banyak pun tak ada subsidi. Dia tarik subsidi daripada sebelum ini RM15 yang 5 kilo tu botol, sekali naik jadi RM26, RM27. Sebab dia mudah saja. Bukan soal ekonomi, bukan soal minyak tak cukup, bukan soal perbandingan negara kita dengan lain. Kita ada Perdana Menteri yang kaki pembuli. Dia buli. Dia ingat duit tu pak dia punya. Dia ingat Rosmah, ingat duit semua tu dia ikut suka dia nak belanja. Selagi dia ada kat Putrajaya, dia ingat dia boleh kontrol semua dan dia tekan rakyat macam mana pun. Dia rasa, alah apa sangat dia orang boleh buat. Paling bising pun bagi ceramah. Paling bising dia kata, paling sikit-sikit pun demo je, itu je lah. Jadi sebab dia rasa dia boleh buli kita, sebab itu kita ni dah kena pijak bertahun-tahun. Tahun 2010 Najib jadi Perdana Menteri, dia mansuhkan subsidi-subsidi makanan dulu. Saya mula-mula masuk parlimen, lah ni saya tak ada lah, saya tak, tugas untuk bergaduh pasal harga gula kena bagi kepada orang lain. Saya tak ada lah. Kalau tidak, saya dalam parlimen, orang lain cerita pasal jet, ekonomi hebat-hebat semua 1MDB. Saya cerita pasal harga gula, bergaduh pasal gula. Saya masuk parlimen dulu, yang saya bergaduh paling awal, saya bergaduh dengan Hassan Malik pasal harga gula. Ya Hassan Malik tu. Hassan Malik. Masuk-masuk dia naikkan harga gula. Saya tanya menteri, ni kenapa nak naikkan harga gula? Subsidi bukan banyak sangat pun, 200-300 juta je. Setiap satu keluarga paling banyak dapat 20-30 sen je pun. Itu pun kau nak berkira. BN jawab apa dia? Dia kata ni pembangkang jahat ini. Mengasuh rakyat supaya bergantung dengan duit negara. Bila kita bagi subsidi gula, itu menyebabkan harga gula murah. Itu akan menyebabkan rakyat ketagihan, dia kata. Ketagihan gula itu akan menyebabkan rakyat gemuk. Saya tanya Hassan Malik, tu Rosmah gemuk tu makan gula okey je. Saya gaduh pasal gula. Kemudian di negeri juga di Ampangan, saya Rafai pernah bawa sekali dengan Aminuddin, dia bawa saya pergi jumpa gerai-gerai dekat pasar kat Ampangan. Ada gerai lah. Saya pun pergilah, aku bersalam semua ni, salam orang jual kuih, orang jual apa. Sekali tu sampai kat pakcik yang jual roti canai. Dia tengok saya, dia tengah tebang roti canai, tak berhenti maki aku terus. Oh ni tak guna, dia kata, menaikkan harga gandum. Sebab sebelum zaman Najib, gandum diberi subsidi. Kita yang beli gandum sekilo-sekilo ni tak dapat subsidi lah, sebab kita tak buat besar-besaran. Subsidi gandum diberikan mengikut guni 20 kilo guni dapat subsidi. Supaya orang yang buat makanan, restoran, yang pengusaha roti, pengusaha semua ni, dia harga kos dia tu rendah supaya harga barang makanan rendah. Termasuklah orang yang buat roti canai. Jadi saya jumpa, belum apa-apa lagi dia maki dah. Tak guna kau naikkan harga gandum. Dulu ada subsidi, sekarang aku beli gandum 20 kilo tak ada subsidi. Pumpang. Saya pun beritahu, pakcik, saya pembangkang pakcik, bukan saya yang naikkan harga gandum ni, Najib ni. Pakcik tahu, saya tahu, saya ingat sampai ke hari ni, sampai mati pakcik tu tanpa tengok mata saya, dengan selambanya dia buat roti canai, dia boleh kata, aku tahu, saya tahu memang YB bukan BN. Saya maki YB supaya YB masuk dalam parlimen, maki Najib balik. Orang Negeri, hanya orang Negeri je yang boleh cakap macam itu, orang lain tak tahu. Saya ingat sampai ke hari ni, gula dia naikkan harga, minyak dia naikkan harga, gandum dia naikkan harga, habis dia naikkan harga. Kemudian minyak, petrol, diesel naik tiap-tiap minggu. Kemudian tahun 2015 dia naikkan pula GST, perkenalkan pula GST. Wartawan asing tanya saya, dia tanya saya, takkan Najib tak tahu kod orang marah? Wartawan asing tanya saya, takkan Perdana Menteri tak nampak ke bila harga barang naik, subsidi hilang,
Lepas tu naik pula GST, dia tak tahu ke rakyat marah. Saya beritahu kepada mereka bahawa pimpinan UMNO ni bermula dengan Najib ni, dia tak rasa hidup susah macam kita. Dia tak perlu kira. Saya tak rasa Najib seumur hidup dia pernah kira gaji. Gaji, tolak rumah, tolak kereta, tolak nak bayar ni, Allah tinggal RM50. Tak pernah. Dia tak ada. Khairi ada macam tu. Ingat Khairi kira, yang ni nak bagi kat mak 200, yang ni nak bayar hutang. Ada macam tu? Tak ada. Mereka ini orang yang hidup tenggelam dalam serba kemewahan. Anak bangsawan yang negara kita, rakyat kita bagi segala-galanya percuma kat dia. Najib dulu, anak Perdana Menteri, Allahyarham Tun Razak dulu, punyalah payah nak jaga orang misah. Dia bila Allahyarham Tun Razak meninggal, balik terus jadi ahli parlimen. Lepas itu penggal jadi menteri besar. Lepas tu jadi menteri belia dan sukan. Lepas tu jadi menteri pertahanan. Habis kontrak dia sapu. Kapal selam tak kapal selam, semua tenggelam dengan dia. Maknanya Najib ni daripada umur 26-27 tahun, dia tak pernah bayar macam kita ni. Nak pergi mana-mana bayar minyak, berhenti makan kena bayar. Dia tak bayar. Menteri semua dibayar, klaim semua. Sebab itu dia tak faham 20 sen kamu ambil banyak untuk rakyat. Sebab bukan 20 sen. Campur minyak naik 20 sen jadi RM40 sebulan. Elektrik dia naikkan lama-lama jadi RM100 sebulan. Yang itu 50, yang ini 40. Rakyat gaji tak naik, duit selama ini pun cukup-cukup saja. Bila dia buat GST, bila dia potong subsidi, bila dia naikkan semua yang lain, akhirnya yang berbaki 100-200 tu pun hilang juga. Sebab tu saya beritahu kepada wartawan, saya kata Najib memang tak faham. Dia tak faham. Dan nak buat jadi payahnya cerita, dahlah dia hidup mewah, semua orang bayar, kita tampung dia. Lepas tu dia pergi kahwin dengan Rosmah pula dah. Kecoh kita. Saya boleh bayangkan Rosmah kejap-kejap bang nak cincin bang. Bang kita pergi Milan lah, nak shopping sikit bang. Jadi sebab itu saudara-saudari, saya dah 3 minit je lagi. Ini musim pilihan raya kan, telajak nanti kan. Kalau tag pun tak ada pas pun dia dah batalkan. Tersalah cakap lebih 5 minit habis. Amin dengan Al-Fahim tak boleh bertanding rupanya. Saya nak tutup begini saudara-saudari ya. Sahabat-sahabat pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, saya rayu saudara-saudari jadi obor kebangkitan. Allah pilih kali ini bukti dan pelambangan bulinya UMNO itu, zalimnya UMNO. UMNO ni tak hormat kepada rakyat. Dia bermula di Negeri Sembilan. Di Negeri Sembilan ini yang bermula. Jadi jangan padamkan obor itu begitu saja. Biar orang Nogori nampak, biar orang Melaka nampak, biar orang Selangor, Perak, Kedah, Pulau Pinang, Johor nampak. Biar yang berlaku di Negeri Sembilan ini berhasil dengan kita tukar kerajaan, saudara-saudari. Undi Cina insya-Allah 80% dalam tangan kita. Undi India, saya ingat dengan yang berlaku di rantau, nasib yang menimpa Dr. Sri Ram, simpati itu cukup tinggi kepada Pakatan Harapan kerana diperlakukan begini. InsyaAllah kita dapat 60% ke atas. Undi Melayu dengan segala yang berlaku, saya yakin kali ini paling kurang undi kita sama dengan UMNO, tapi saya tengok di mana-mana ada kebangkitan orang Melayu celik mata, celik hati. Saya ingat kali ini UMNO Barisan Nasional akan dihukum oleh pengundi-pengundi Melayu seluruh negara. Jadi kita berdoa Allah bagi kekuatan. Kita berdoa supaya yang bertanding ini ada kesabaran. Kita berdoa supaya kawan-kawan yang membantu ada ketahanan untuk kita bertahan sampai hari mengundi. Hari mengundi keluar awal, jangan lambat. Jangan lupa bawa tag. Itu saya gurau saja, tak perlu tag. Kod pergi mengundi nanti SPR kata ada tag tak? Kalau tak ada pas tak boleh masuk mengundi. Bohong. Bawa IC, kalau tak ada IC bawa kad bawa lesen memandu. Kalau tidak bawa pasport, mana-mana boleh diterima, keluar awal,
beratur awal, usaha banyak-banyak, doa banyak-banyak. Saya yakin kali ini insya-Allah saya nak sangat tengok Negeri Sembilan ditadbir oleh Pakatan Harapan, insya-Allah. Saudara-saudari tahu, kawan-kawan tahu bahawa saya pimpinan Pusat Keadilan yang ambil tanggungjawab untuk bantu sepenuhnya Negeri Sembilan. Saya tak dapat apa-apa, saya hanya nak tengok kita ada satu lagi negeri, dan saya memang betul-betul nak tengok Khairi Jamaluddin kalah. Itu memang betul. Jadi terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya doakan yang terbaik. Saya sebut pakatan, saudara-saudari sambut dengan harapan. Boleh? Pakatan? 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 Dan saya nak sebut juga kepada Tok Mat, kepada Khairi, kepada Najib. Dia orang banyak hina saya. Ramai ada yang selalu sebut kata ni contoh budak yang hidup sia-sia. Belajar tinggi-tinggi, kerja luar negara, balik gaji besar, lama-lama lawan Najib dengan Rosmah, masuk penjara, dia kata. Tengok ni, dia kata belajar tinggi-tinggi, sekarang jadi bekas wakil rakyat, menganggur, lepas ni bakal jadi banduan. Saya nak beritahu kepada Tok Mat, kepada Khairi, terutamanya kepada Najib. Kita ni tak banyak beza sangat. Saya bekas wakil rakyat, dia bekas wakil rakyat. Sama-sama. Saya menganggur, dia pun menganggur. Sekarang ni tak ada menteri. Semua sekarang ini telah dibubarkan. Tapi yang paling penting, 9 Mei nanti, bila kita menang, yang bakal banduan bukan saya, saudara-saudari. Yang bakal banduan adalah Najib. Najib akan jadi bakal banduan. Jadi doa banyak-banyak. Terima kasih. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sese Nandri Wanakam. Terima kasih.